Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, selamat petang adik-adik dan cikgu-cikgu yang akan menyertai kita punya pertandingan iaitu Underwater Robot Challenge 2022. Okay, so pada petang ni, pada sesi ni saya akan buat satu demonstrasi. Okay, sebelum kita buat pada demonstrasi, saya akan menerangkan sedikit mengenai pengenalan kepada robot bawah air ataupun kita kenali sebagai ROV, Remotely Operated Vehicles. Okay, dia punya prinsip-prinsip, okay, prinsip daya akungan, okay, buoyancy force dan demonstrasi macam mana kita nak membina robot bawah air. Okay, alright, sebelum tu let me introduce myself. Nama saya Dr. Muhammad Syahril bin Muhammad Aras. Currently I'm the chair of IEEE OES Malaysia chapter 2031 and 2032. Okay, I'm a lecturer from the University Technical Malaysia Melaka. Alright. So sebelum tu yang saya akan terangkan pengenalan kepada robot bawah air ataupun kalau ini dalam bahasa Melayu kita kenali sebagai robot bawah air, tapi kalau dalam bahasa saintifik kita boleh kenali sebagai underwater robots ataupun untuk pada competition ni kita memfokuskan kepada ROV iaitu Remotely Operated Vehicles, yang mana kita boleh mengawal robot tersebut menggunakan remote control ataupun boleh menggunakan wireless control. Okey, sebelum tu izinkan saya terangkan sedikit apa itu robot bawah air ataupun underwater robots. Okey, so kalau tengok robot bawah air adalah satu kenderaan ataupun satu robot yang mana boleh beroperasi di dalam air ataupun kita boleh membuat satu tugasan ataupun membuat satu pekerjaan di dalam air. Okey, seperti di dalam tasik, sungai, laut dan sebagainya. Untuk buat masa sekarang ni kita boleh menggunakan robot untuk membersihkan swimming pool, for example tak semestinya kepada tasik, sungai, laut, kita boleh gunakan untuk membersihkan kita punya swimming pool ataupun kita boleh menggunakan robot untuk membersihkan tangki air yang besar so yang mana kita boleh mengurangkan penggunaan manusia. Mungkin seperti yang maklum, kalau kita tahulah contoh untuk tangki air yang lama tidak diselenggara yang tidak di maintenance, okey, so yang mana kita tak tahu keadaan di dalam tangki tersebut, macam mana keadaan okey di dasar tangki tersebut. Mungkin kalau manusia masuk mungkin menyebabkan satu benda yang satu tragedi ataupun satu isu yang akan berlaku, contoh pencemaran dari segi bau, dari segi chemical kita tak tahu. Sebab tu kita menggunakan satu robot yang mana boleh bertugas di persekitaran dalam air, yang mana yang manusia kita kalau boleh kita nak mengurangkan penggunaan manusia lah. Mungkin sesuatu kawasan yang berisiko, berisiko tinggi. Mana robot ini boleh dikawal oleh manusia secara terus yang kita panggil sebagai main. Yang kalau boleh lihat sini seolah-olah macam kita punya kapal selam submarine, yang mana ada manusia yang boleh mengawal ataupun boleh berada di dalam robot tersebut. Ini bergantung pada saiz lah, pada saiz robot tersebut. Kalau besar mungkin lagi ramai kalau kita tengok dalam gambar ni mungkin seorang atau dua orang sahaja yang boleh berada di dalam robot tersebut. Ataupun satu lagi boleh dikawal melalui alat kawalan jauh atau secara automatik iaitu unmanned. Maksudnya tidak berpemandu lah. Okey, kalau kita tengok lihat di sebelahnya adalah unmanned, yang mana saiznya lebih kecil lah, lebih kecil daripada main lah. Sebab main untuk manusia maksudnya dikawal oleh manusia, mungkin saiz robot tu besar supaya kita boleh masuk ke dalam robot tersebut compare dengan unmanned. Unmanned ni tanpa pemandu, maknanya saiznya lebih kecil lah, lebih kecil daripada main. Okey, so kenapa perlu robot bawah air? Kenapa kita perlu explore bawah air lah, seperti yang adik-adik maklum ataupun cikgu kalau ikutkan kita dah ada sebelum ni, kita dah ada taklimat daripada Prof Rizal berkaitan dengan underwater ocean sciences yang mana dia telah menerangkan berkait apa
kepentingan kita membuat research di dalam air lah, di bawah air. Salah satunya adalah seperti yang maklum, okay, 70%, 70% daripada permukaan bumi ni adalah air. Okay, iaitu air. Kalau kita tengok pun dekat globe ni, okay, dekat peta ni, kebanyakan diliputi oleh air. Maksudnya 70% adalah air. So banyak lagi kawasan yang kita belum explore secara keseluruhannya lah. Sebab tu kita perlukan satu mekanisme ataupun satu teknologi terkini, iaitu satu robot khas untuk mengeksplor kawasan-kawasan yang kita belum sampai lah, mungkin dari segi kedalaman yang kalau dengar taklimat daripada Prof, kita tahu ada satu jurang, iaitu jurang Mariana, memang dalam. So kita perlu membina satu robot yang mana boleh sampai ke dalam kedalaman yang untuk contoh untuk di jurang Mariana lah, kalau kita lebih tinggi daripada Gunung Everest. Kalau Gunung Everest pun 8,000 meter, tapi jurang Mariana lebih 11,000. Maksudnya kalau kita tenggelamkan Gunung Everest, masih tenggelam lagi, masih tinggi lagi, masih jauh lagi nak sampai ke permukaan air. Sebab tu banyak kawasan yang kita belum explore lah. Sebab dari segi kalau human, kita ada limitation. Kalau kita menyelam pun kita ada limitation, kita tak boleh menyelam. Kalau menyelam tanpa menggunakan alat perbantuan, mungkin kita boleh menyelam certain kedalaman. Tapi kalau kita menggunakan tangki oksigen, mungkin lagi dalam lah. Tapi kita tak boleh go through sampailah 11,000 meter lah. Contoh for example, memang kita tak boleh untuk human, menyebabkan kalau kita lagi dalam mungkin menyebabkan tekanan lagi kuat dan menyebabkan kita sukar bernafas lah. Okay. So memang kita perlukan satu teknologi, iaitu robot bawah air untuk untuk pelbagai kegunaan lah, seperti untuk kita buat pemeriksaan dasar, dasar air, keselamatan, ataupun macam-macam lagi yang kita boleh gunakan. Kita boleh gunakan robot bawah air ni lah. Okay, so ini adalah kegunaan robot bawah air, lebih kepada penerokaan dasar laut untuk mencari gali minyak dan gas, pemeriksaan bawah kapal, dan juga arkeologi dasar laut lah. Okay, kita boleh juga gunakan operasi, macam contoh operasi penyelamatan untuk MH370. Saya ada sediakan video, mungkin nanti saya sharekan video lah berkaitan dengan operasi penyelamatan MH370, ataupun penemuan tumbuhan marine ataupun haiwan baru. Kalau lagi dalam, mungkin haiwan yang pelik kita akan temui lah. Ataupun dari segi pendidikan dasar laut, kita perlu pemeliharaan sumber dan mendapatkan sumber untuk tujuan pendidikan ataupun untuk industri aquaculture. Ini adalah kegunaan. Banyak kegunaan robot bawah air ataupun underwater robot ni yang kita boleh gunakan dari segi dia bukan sekadar untuk di laut. So macam saya cakap tadi, mungkin kita boleh gunakan di kolam renang, untuk membersihkan. Kita boleh gunakan robot untuk membersihkan kolam ataupun tangki-tangki yang agak berbahaya untuk manusia menyelam. Contoh, kita tak tahu mungkin tangki air ataupun tangki gas, yang mana kalau human masuk mungkin ada something yang akan berlaku, dari segi mungkin ada kebocoran gas ataupun ada beracun, gas beracun yang menyebabkan manusia, kesan pada manusia itulah. Sebab tu kita gunakan robot, yang mana robot ni boleh melakukan tugasan yang kita inginkan. For example, kalau untuk tangki, untuk mungkin membersihkan tangki ataupun untuk membuat monitoring ataupun untuk melihat sekitar tangki itulah. Mungkin tangki itu dah lama berada di situ, mungkin kawasan bawah ataupun dasar, mungkin kita boleh melihat sama ada tangki ini masih keadaan baik ataupun telah reput ataupun sebagainya lah. Itu kita gunakan robot. Okay, so ini adalah jenis-jenis robot ataupun kenderaan bawah air, underwater robots, yang sebelum ni saya dah terangkan. Kita ada main, maknanya itu pemandu, iaitu seperti submarine ataupun submersible vehicles, yang mana manusia boleh berada di dalam robot tersebut lah. Maknanya saiz robot tu akan
lebih besar lah. Kalau untuk lagi ramai macam kita punya kapal selam, lagi besar, lagi ramai lah manusia boleh berada dalam robot tersebut. Satu lagi adalah tidak berpemandu, unmanned. Unmanned ada beberapa jenis robot, iaitu Remotely Operated Vehicle, ROV, yang mana adik-adik akan membina Remotely Operated Vehicle, yang mana robot ni kita boleh control, kita boleh kawal menggunakan remote control, okay? Ataupun autonomous underwater vehicle, yang mana autonomous ni memang fully robot ni akan berfungsi sendirilah, yang mana ada sensor-sensor yang kita telah setkan untuk robot ni bekerja lah. Dan kita ada gliders, kita ada crawler. Okay, kalau adik tengok kat sini, ini adalah gliders. Okay, ini crawler yang mana dia akan melakukan operasi di dasar sungai ataupun dasar laut, okay, ataupun dasar lah. Alright. So, kalau adik tengok sini ini adalah contoh-contoh yang kita bangunkan lah di Institut Teknikal Malaysia Melaka di bawah Research Group, Underwater Technology Research Group, okay, PTRG. Yang mana kalau adik tengok, so kita ada autonomous underwater vehicles, okay, like macam submarine, okay, tapi dia small scale submarine. Memang kita fabricate, kalau tengok yang first ni, memang kita fabricate daripada fiberglass. Okay, ini this one kita kena AUV. Ini pun sama, ini kita beli yang dah totally siap. Sebenarnya dia menggunakan wireless control lah, wireless control. So ini kita punya underwater gliders. Okay. So kalau ada tengok, ini adalah ROV yang kita bina lah. So dia ada yang open frame, okay, yang ni open frame, dan ada close hull lah. So body dia kita letak kita buat sebagai close hull lah. Okay, ini ROV yang kita bangunkan menggunakan fiberglass lah. Kita gunakan fiberglass, dan ni adalah besi aluminium lah. So mungkin untuk yang kita punya pertandingan kali ini, kita mungkin membina robot yang mudah lah menggunakan PVC ataupun sebagainya, yang kosnya yang lebih rendah. Okay. Kalau kita ada underwater crawler, so underwater crawler ni lebih kepada dasar-dasar, okay, melakukan eksplorasi di dasar laut ataupun dasar sungai, ataupun dasar tasik dan sebagainya. Okay, kita ada juga full cleaning robot. Okay, kalau tengok yang dua ni adalah full cleaning robot, yang mana robot ni berfungsi untuk membersihkan swimming pool. Okay, dia akan menyedut sampah ataupun habuk di dasar di atas dasar air, di bawah di dasar kolam. Okay, dan ini adalah lebih kepada untuk pembersihan dasar kolam. Mungkin dah lama tak melakukan pembersihan, so mungkin berabuk. So ini akan robot ni akan melakukan operasi pembersihan dulu, dan robot ni akan menyedut sekara kotoran di bawah di dalam swimming pool tersebut lah. Okay, dan kita ada juga river cleaning robot. Okay, river cleaning robot yang simple lah, very simple. Ini kita gunakan konsep overcraft. So kalau adik-adik maklum, okay, kita telah jalankan satu competition, sebenarnya competition pada tahun lepas, iaitu river cleaning robot, yang mana adik-adik kita berfokuskan. Sebelum ni kita lebih program University for Society, kita berikan fokus pada Sungai King Kim. Maknanya majoriti yang masuk competition ni adalah daripada Sungai King Kim lah, sekitar Sungai King Kim di Pasir Gudang. Okay, yang mana pelajar-pelajar akan membina satu robot, okay, yang dapat membersihkan sungai lah di atas permukaan, okay, di atas permukaan sungai lah. So kali ni kita membina robot yang boleh melakukan kerja atau tugasan di dalam air, okay, di dalam air lah. Sebelum ni pelajar-pelajar membina robot untuk membersihkan di atas permukaan yang terapung lah, kita panggil sampah-sampah yang terapung. Kali ni kita akan buat yang lagi ekstrim lah, maksudnya robot ni boleh tenggelam dan boleh membuat tugasan yang kita telah tetapkan. Okay, kalau adik-adik nak tengok contoh-contoh sampel video yang telah dibangunkan oleh adik-adik sekitar Pasir Gudang, sekolah di Pasir Gudang, kita atas kerjasama dengan University for Society, U4S Zon Selatan. Kita ada 4 buah universiti
okey, yang bekerjasama untuk menjaga Sungai King Kim lah, yang mana UTM, okey, UTM, Institut Teknologi Melaka telah memilih okey, satu lebih kepada education, okey, education yang mana kita membuat satu pertandingan iaitu River Cleaning Robot Challenge, yang mana pelajar akan membina robot untuk membersihkan sungai. Maknanya early awareness lah, pelajar tahu kepentingan sungai ya. Okey, adik-adik boleh go through website ni ya. Okey, ya, dalam ni memang dah uh, lengkap lah, termasuk video-video yang telah dihasilkan oleh pelajar-pelajar di sekolah sekitar Sungai King Kim lah, di sekitar Pasir Gudang. Dalam 20 lebih sekolah yang telah menyertai kita punya program ni so boleh tengok contoh-contoh video. Okay, masa kita buat ni adalah time PKP, sepatutnya program kita, competition ni adalah secara fizikal, maksudnya kita akan buat satu competition yang secara fizikal dan pelajar akan membuat satu pertandingan lah, tetapi disebabkan PKP, pergerakan terbatas, so kita convertkan kita punya competition ke online lah, yang mana pelajar menghasilkan satu video daripada macam mana dia bangunkan robot untuk membersihkan sungai daripada awal sampailah pengujian. Okey, adik-adik boleh lihat dekat website ni Memang semua daripada sekolah yang terlibat, kita dah uploadkan video lah, video-video kedekaan, so adik-adik boleh lihat macam mana konsep almost sama konsep untuk membangunkan robot underwater robot ataupun river cleaning robot lebih kurang sama sahaja konsep dia. Okey, boleh guna pakai juga Cuma kali ni application dia, robot ni sebelum ni lebih kepada surface, okey, membersihkan di permukaan sungai. Kali ni robot ni boleh menyelam, okey, boleh menyelam untuk membuat tugasan yang kita telah tetapkan yang telah saya terangkan sebelum ni. Tugasan yang kita telah tetapkan, yang mana robot perlu ni menyelam untuk melalui gate, okey, gate 1, gate 2, dan target lah, mencari target. Okey, yang ni mungkin adik-adik boleh lihat, okey, boleh kita akan ulang tayang balik video berkaitan dengan tugasan yang telah saya terangkan sebelum ni, okey. Berkaitan dengan tugasan yang untuk underwater robot. Okey. Alright. So ini adalah kalau kita tengok ROV, remotely operated vehicle, yang mana remote ni mana kita lebih control lah, kita menggunakan control sama ada kalau kawalan menggunakan joystick ataupun menggunakan wireless control pun boleh So sebenarnya ROV terdiri daripada 4 jenis, iaitu observation class ROV, dia ada mid size ROV, work class ROV, special use. Kalau kita tengok dia punya table ni, so lagi dalam, lagi besarlah horsepower ataupun lagi cost lagi meningkat lah. Sebab tu kita lebih ke arah kurang daripada 100 meter lah. So 100 meter sebenarnya dalam adik, sebenarnya 100 meter pun dalam. So untuk ROV yang kita bangunkan, lebih kurang kita target pun lebih kurang dalam 10 meter dia punya kedalaman maknanya horsepower pun kurang. Horsepower pun kurang. Yang kita bangunkan lebih kepada DIY ROV ataupun micro ROV lah very small ROV. Kita punya kelas very small ROV ataupun micro ROV lah, yang kita boleh bangunkan dengan kos yang minima. Lagi besar size ROV lagi mahal lah lagi mahal lah. So kita ada world class ROV. Kalau tengok world class ROV memang besar, ada sebesar sebiji kereta kancil pun ada, besar lagi pun ada. So lagi size lagi besar lah, bergantung pada dia punya tugasan, tugasan ataupun dia punya ROV ini digunakan untuk apa. Dia ada juga special use special use mungkin untuk military ataupun sebagainya. So yang seperti yang saya cakap, kita lebih fokus pada observation lah, observation class ataupun micro ROV ataupun DIY ROV. Memang yang kita target pun kedalaman pun tidak dalam, mungkin lebih kurang daripada kedalaman 10 meter. Kalau kita nak test, kalau observation class, mungkin kalau tengok dekat table tu kedalaman sampai 300 meter. So 300 meter sebenarnya dalam memang dalam. Lebih dalam daripada Selat Melaka kalau kita nak test. Tapi
Untuk apa yang kita nak bina untuk competition ni adalah mungkin kita target pun lebih kurang 10 meter kedalaman ataupun kurang pun tak apa, mungkin 5 meter. So kita untuk yang task kita beri pun kedalaman pun dalam 1 hingga 1.5 meter sahaja kedalaman lah. Maksudnya ROV yang kita bangunkan dia boleh tenggelam ataupun dia boleh submerge sampai 2 meter pun dah cukup bagus lah. 2 meter ke 3 meter pun dah cukup bagus. Tapi kalau lagi dalam lagi bagus lah. Okay. Tapi kedalaman yang kita setkan mungkin less than 10 meter lah. Maksudnya berat pun kurang daripada mungkin 20 kilo ke bawah. Okay. Bergantung pada adik-adik punya material yang adik gunakan lah. Kalau gunakan PVC, gunakan motor biasa mungkin tak sampai 20 kilo, mungkin lebih kurang dalam 10 kilo sahaja. Okay, so ROV ni boleh terbagi pada dua ada segi bingkai dia boleh kita bingkai tertutup ataupun kita panggil close hull. Okay, close hull ataupun open frame. So ni bingkai terbuka. Okay, bingkai terbuka ni open frame lah. Open frame yang mana kalau kita tengok kalau close hull ni ataupun badan tertutup ni lebih dipengaruhi oleh daya seretan lah berbanding badan terbuka yang ni open frame. Untuk design ROV kita, so kita design lebih kepada open frame lah, yang mana kita akan kurangkan daya seretan lah. Maksudnya kita kurangkan kalau bingkai tertutup macam ni, banyak bingkai tertutup, so mungkin daya seretan lagi tinggi berbanding dengan bingkai terbuka lah ataupun open frame kita panggil open frame. Untuk ROV yang kita akan binakan, kita lebih fokus kepada open frame, yang mana kita nak kurangkan daya seretan lah. So kalau dalam untuk di universiti kita ada buat satu simulation lah sebelum kita melakukan fabrication of the robot ni. Kita buat fabrikasi pada robot, kita akan buat satu simulation menggunakan software yang mana kita boleh tengok water flow ataupun macam mana keadaan bila air lalu. Kalau open frame macam mana dan close hull macam mana ataupun close frame macam mana. Okey, dia punya dari segi daya seretan je lah. Tapi untuk adik-adik kita lebih fokuskan kepada open frame lah. Okay, yang mana daya seretannya lebih kurang daripada daripada close. Okay. Ini adalah macam mana ROV itu bergerak. So ROV mempunyai 6 degree of freedom. Maksudnya ada 6 darjah kebebasan ataupun kita panggil DOF lah, degree of freedom. Alright, so sebenarnya degree of freedom ni bergantung kepada thruster ataupun bergantung kepada kita panggil kalau bahasa Melayunya penujah. Okey, penujah. Okey, penujah yang boleh penujah ni yang menghasilkan daya untuk robot ni bergerak lah. Sama ada ke kiri, ke kanan, okey, ke atas, ke bawah dan sebagainya. Kalau tengok kat sini, dia ada 6 degree kebebasan yang mana 3 adalah pergerakan, pergerakan lah. 3 pergerakan iaitu ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ke tepi dan ke tepi lah, kiri kanan Okey, dan 3 lagi adalah secara pergerakan berpusing. Okey, berpusing mengikut aksis dia lah, sama ada di paksi X ke paksi Y ataupun di paksi Z. Okey, sebab tu kita panggil 6 degree of freedom lah. Dia boleh bergerak ke 6 darjah kebebasan. Maksudnya dia boleh bergerak ke depan, ke belakang, okey, ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan dan dia boleh berpusing berputar, berpusing dan mendongak ini lebih kepada kalau kita tengok dekat gambar ni, okey, yang ni robot ni boleh bergerak ke kiri dan kanan dan dia boleh pusing di paksi Y contohnya, di square ni dalam bahasa Inggeris lah, dia punya terms dalam bahasa Inggeris. Okey, surge, row, yaw, heave ni kalau tengok kan pergerakan ke depan, okey, pergerakan di paksi, contoh di paksi X. Okay, di paksi X depan belakang, dan dia boleh berpusing di paksi X, iaitu kita panggil dia sebagai roll lah, roll, okey, berputar. Ataupun di heave, okey, heave ni adalah ke dalam robot ni akan tenggelam ke bawah lah ataupun submerge ke bawah dan boleh berpusing di paksi Z dia. Okey, pergerakan berpusing ke paksi Z dia. Sebab tu kita panggil 6 degree kebebasannya. Maksudnya 6 degree kebebasan ni bergantung kepada thruster yang kita setkan lah. Kalau kita letak 4 sahaja, 6 ataupun lebih lah sebenarnya untuk melakukan pergerakan
6 degree of freedom ni lah, ataupun 6 darjah kebebasan. Kalau kita set 4, okey, untuk yang ROV yang kita akan bangunkan maksimum adalah 4. Maksudnya 4 thruster, maknanya robot kita boleh melakukan 4 degree of freedom, maknanya 4 darjah kebebasan. Bergantung kepada, lepas ni saya akan terangkan ROV configuration, macam mana kita nak letakkan thruster tu lah, penujah tu untuk ROV kita bergerak 4 degree of freedom. Sekurang-kurangnya lah, kalau ikut dalam kita mensyarat adalah 4 sahaja kita benarkan. Maksudnya maksimum robot ni boleh bergerak 4 darjah kebebasan. Okey, untuk yang kita buat ni lah. Tapi kalau untuk task yang kita setkan ni, mungkin adik-adik boleh set 3 pun dah cukup. 3 sahaja. Maksudnya dia perlukan submerge, okey, ke depan, ke belakang, kiri dan kanan. Maknanya 3 darjah kebebasan sahaja kita perlukan lah. Tapi kalau maksimum kita benarkan 4 sahajalah. Tapi sebenarnya ROV ni boleh bergerak 6 degree of freedom lah. Maksudnya 6 darjah kebebasan. Okey, yang mana 3 pergerakan dan 3 lagi adalah pergerakan berpusing di aksis, okey, di paksi-paksi tertentu lah. Okey. Alright, so ini adalah komponen asas ROV. Yang adik-adik perlu tahulah. Okey, so kita ada alat kawalan jauh. Alat kawalan jauh ataupun control lah, remote control. Okey, kita ada monitor. Monitor ni kalau kita kena letak kamera lah. Kalau adik-adik ada ataupun sekolah ada dana lebih, so mungkin kita boleh beli kamera untuk letak di ROV. So kita boleh monitor lah. Kita boleh monitor keadaan di dalam air itulah. Tapi untuk task ni kita tak perlu gunakan kamera. Okey, kita tak perlukan kamera disebabkan kita menggunakan disebabkan kita buat pertandingan di kolam renang. So kita boleh monitor menggunakan mata sahajalah, kita menampak. Contoh kalau lagi dalam mungkin kita tak nampak, so kita perlukan kamera. Kita perlukan kamera, tapi kos underwater kamera agak mahal lah. Bukan tak adalah mahal. So ada yang less, paling murah pun dalam 300 lebih. So kita dalam untuk competition ni kita tak wajibkan. Ni terpulang pada sekolah. Kalau ada dana lebih untuk menggunakan kamera pun kita benarkan, kita tidak limitkan. Okey, kita tidak limitkan. Alright, so dia ada ini kita punya ROV lah. Okey, kita punya ROV kita punya ROV kita bina, okey, sama ada 4 degree of freedom, ataupun kita ada 4 thruster, ataupun 3 degree of freedom, ataupun kita ada 3 thruster. Sebenarnya kita ada wire untuk komunikasi dan kuasa lah untuk menggerakkan kita punya thruster ataupun penujah. So kat sini saya akan tunjukkan demo nanti, sama ada kita boleh gunakan wireless, maksudnya tanpa wire, tapi dia ada limitation lah, dia ada limitation. Okey, dan satu lagi menggunakan wire. Kita ada dua, nanti saya akan tunjukkan demo menggunakan wire dan menggunakan tanpa wire, wireless, okey, untuk membina ROV. Okey, ini adalah perkara asas yang adik-adik perlu tahulah, iaitu okey, dalam mereka bentuk ROV, iaitu badan ataupun dia punya rangka, okey, structure dia, penujah, thruster dan manipulator lah. Okey, itu keseluruhan sistem ROV kita. Okey, adik perlu tahulah titik tengah ROV dan titik tengah keapungan lah, supaya ROV kita dalam keadaan stabil. Maknanya dia keadaan, kalau kita ni, okey, ni kita punya ni dia dalam keadaan yang center lah, maksudnya dia dalam keadaan dia tidak ke atas dan tidak ke bawah, maksudnya dia macam ni lah. Okey, kalau macam ni mungkin dia dah nampak dia punya titik graviti dan titik apungan dah lari. Kalau boleh dia dalam keadaan stabil lah macam ni. Okey, daya tujuan untuk ROV iaitu thruster lah, yang akan menghasilkan daya tujuan iaitu kita punya thruster, penujah. Okey, daya seretan dalam air, okey, iaitu kita design open frame. Bila kita design open frame, maksudnya kita punya daya seretan tu kurang lah. Maksudnya kita punya daya tujuan lagi lebih daripada daya seretan. Okey, dan kesan penambahan berat pada ROV. Okey, ini nanti saya akan terangkan lah kenapa kita letak pemberat pada ROV. Okey, ini adalah
kata rentas pandangan sisi ROV, okey, yang mana bingkai iaitu badan dia punya structure, penujah, ini kalau kita tengok ini dia punya penujah ni penujah dia lah thruster Thruster sebenarnya terdiri daripada motor, okey, ni punya motor, dalam dia ada motor dan dia punya blade. Okey, ada kipas inilah. Okey, ada blade. Okey, nanti saya akan tunjukkanlah demo thruster demo thruster ataupun penujah. Dia ada wire, dia ada pemberat, dia ada titik graviti dan titik tengah apungan Okey, ini adalah dia ada blok apungan. Okey, ini fungsinya untuk floatkan kita punya ataupun untuk apa kita punya ROV floating lah terapung Okey, ini adalah prinsip yang adik perlu tahu lah adik perlu tahu iaitu apungan So daya apungan. So daya apungan adalah daya yang diberi kepada cecair atau gas yang menentang berat objek. Okey. Di dalam cecair, sesuatu objek akan menerima tekanan atau daya dari semua arah dan yang paling besar adalah dari arah bawah. Okey. So kalau kita tengok yang sini, kita ada 3 jenis. Okey. So kalau kita tahu, okey, berat botol ni 1 pound, tapi dia punya buoyancy dia ataupun berat daya apungan dia 10 pound. So maknanya kita tahu kita punya botol ni akan terapung. Okey, akan terapung So kalau kita letak pemberat, maksudnya botol kita ni berat 9 pound. Okey, 9 pound. So buoyancy dia 10 pound. So dia akan tenggelam, tapi dia tidak akan tenggelam sepenuhnya lah. Mungkin ini kita panggil slightly positif lah. Ini positif totally positif lah, dia akan terapung. Kalau adik-adik boleh tengok kalau adik-adik ada botol kat rumah, adik-adik letak kosong, dia akan fully terapung. Okey, dia akan seolah-olah kalau kita tengok atas permukaan air, dia macam ni lah. Okey, botol, kalau letaklah apa-apa botol kosong, botol mineral ke, adik-adik botol mineral, adik letak dalam satu baldi, so dia akan terapung. Maknanya kita tahu berat, maknanya dia punya buoyancy tu lagi tinggi, buoyancy force dia lagi tinggi daripada berat dia, sebab tu menyebabkan dia terapung. Tapi kalau adik-adik letak pemberat sikit, adik letaklah air di dalam botol air ni, letak separuh, so adik-adik nampak dia akan tenggelam sedikit macam ni. Letak separuh, mungkin dia akan tenggelam separuh lah. Okey, tenggelam separuh. Ni dalam dia ada letak air lah, contoh air Adik letak air, ni botol mineral, so dia akan tenggelam separuh. Okey, dia akan tenggelam separuh. Kalau adik letak lagi penuh air, so mungkin berat botol tu lagi tinggi daripada berat buoyancy, so dia akan jadi negatif. Okey, akan tenggelam lah. Maksudnya botol tu akan tenggelam. Maksudnya adik punya ROV akan tenggelam. Untuk membina ROV, yang paling bagus adalah yang ni, konsep ni 90%. Maksudnya 90% tenggelam. Tinggal 10% sahaja. Maksudnya 10% ni yang kita perlukan daya penujah, daripada daya penujah iaitu kita punya thruster untuk menghasilkan lebih pada 10% supaya kita punya ROV ni tenggelam. Okey. Lepas ni saya akan terangkanlah macam mana dia punya structure structure untuk mendapatkan ROV yang lagi sesuai lah untuk kita bangunkan Okey, ini konsep apungan yang saya ceritakan tadi. So kalau macam keadaan yang atas sekali, kita panggil yang ni kita panggil positif. Okey, yang ni kita panggil positif. Yang ni kita panggil slightly positif. Yang ni kita panggil negatif. Okey. Kalau dia neutral, mungkin dia kita letak, dia tak tenggelam ke bawah, dia tak tenggelam, dia tak timbul. So itu neutral lah. Kerana neutral yang mana berat dia sama dengan berat buoyancy dengan berat botol sama. So dia akan jadi negatif lah. Dia akan jadi neutral So boleh tengok dia ada positif, dia ada neutral dan dia ada negatif. Maknanya kalau negatif tu dia akan tenggelam. Okey, tapi untuk kita punya ROV yang kita designkan slightly positif lah. Nanti saya tunjuk yang paling bagus Yang ni lah. Okey, kita panggil slightly positif ataupun sedikit positif. Maksudnya kalau tengok ini ni aras air. Okey, ada tengok So ROV kita tenggelam. Ini tenggelam Ini keadaan ROV kita tenggelam. Maksudnya 90%. Okey, 90%. Jangan buat 95% 95% to 99% dia almost tenggelam. Ini agak bahayalah jika berlakunya kebocoran dari kita punya ROV, so dia akan menyebabkan ROV kita tenggelam. Sebab tu kita, kalau boleh dia
tak tenggelam sangat lah. Kita setkan ke 90%. 85 to 90% lah. 90% dia submerge macam ni. Okay. So hanya tinggal sikit. Maksudnya kita tolak dengan jari. Kita tolak sedikit sahaja. So robot ni akan turun ke bawah. Dan bila lepas dia akan naik balik. So yang tu kita nak. Macam tu. Maksudnya 90% dia tenggelam. Hanya 10% ataupun 50%, 15% dia berada di permukaan. Kalau ada tengok robot ni dalam keadaan stabil lah, dia center center. Jangan dia ada macam berat di depan. So berat depan dia dah terangkat macam inilah. Body dia sengit. Okey. So ataupun berat di belakang, so dia akan terangkat. Okey, nanti pergerakan ROV kita tak berapa cantik lah, menyebabkan kita punya ROV nanti dia move tak berapa cantik. So bila kita setkan 90%, so kita perlukan 10% ke atas untuk dia daripada penujah lah. Maksudnya kat sini kita punya thruster untuk dia submerge. Okay. Ini motor dan ini propeller dia ataupun kipas dia. Okay. Kita perlukan 10% ataupun lebih untuk dia hasilkan daya tujahan ke bawah. Daya tujahan ke bawah dan menyebabkan kita punya ROV akan submerge. Okay. So maksudnya adik-adik kena pastikan bila dia buat ROV tu, kena pastikan kita punya thruster ni berada di dalam air. Bila berada di dalam air, barulah dia dapat menghasilkan daya tujahan yang banyak. Kalau di atas permukaan air, kalau adik floating macam ni, okey, so dia punya thruster di sini, so dia tidak boleh membuat daya tujahan. Sebab tu kita perlukan dia tenggelam. Okey, daya thruster ni ataupun penujah ni tenggelam keseluruhannya. Okey, ataupun make sure dia tenggelam. Kalau tak pun dia kipas dia tenggelam lah, kipas dia dan dia punya ni tenggelam almost submerged, dan dia boleh hasilkan daya tujahan yang baik. Okey, pastikan berada, kalau seelok-eloknya penujah ni berada di dalam air. Okey, maksudnya kalau berada dalam air, adik-adik kena buatlah waterproofing ataupun beli yang thruster yang dah waterproof. Itu yang penting lah. Maksudnya tak perlu fikir untuk waterproofkan kita punya. Kalau adik-adik okey, nanti saya akan tunjukkan demo lah menggunakan motor dan kipas lah. Itu kita punya asas thruster adalah motor, okey, thruster ataupun penujah dia adalah combination daripada motor, kita punya motor lah, plus kipas. Okay. Kipas maksudnya kalau adik tengok penujah tu dia ada motor, ni motor, contoh motor, dan dia ada kipas. Okay, ni kipas dia lah. Ni kipas dia, ada 3 blade, ada 2 blade, ada 4 blade terpulang. Okay, yang ni yang kita panggil penujah, yang akan menghasilkan daya tujuan untuk menggerakkan kita punya ROV ke depan ke belakang. Contoh yang ni, thruster ni untuk menggerakkan ROV ke depan, okay, dan ke belakang. Okay. So depan ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak susun ROV ni lah. Dia punya configuration of the thruster lah ataupun tujahan dia. Okay. Boleh So yang ni adik-adik kena pastikan yang thruster ni berada betul-betul di dalam air lah, supaya thruster ni boleh melakukan kerja atau kerja dengan baik lah. Maksudnya kalau kita letak 100% di submerge di dalam air, so dia boleh menghasilkan 100% tujahan lah dan menyebabkan robot kita bergerak. Kalau sama juga macam ni, motor untuk bergerak ke depan ke belakang, kalau boleh kita fully submerge lah, maksudnya motor ni berada di dalam air. Okey, so ni daya tujahan dan daya seretan. Okey, daya tujahan yang dihasilkan oleh kita punya thruster, kita punya thruster. Okay, dan daya seretan tu kita punya ni lah, bergantung pada kita punya rangka, structure lah, structure of structure kita punya ROV. Kalau kita buat close, so maknanya daya seretan lagi besar. Kalau kita buat open frame, daya seretan tu lagi kurang. So lagi besar tu daya tujuan kita, lagi bagus lah. Maksudnya lagi kita punya ROV lagi boleh bergerak lagi pantas, lagi pantas dan lagi cepat. Berbanding kalau kita buat daya seretan lagi besar, maksudnya kita punya ROV akan bergerak secara perlahan disebabkan daya seretan lagi besar daripada daya tujuan. Okay, menyebabkan pergerakan dia slow lah.
Sebab kalau tengok daya tujuan adalah daya yang diperlukan untuk menggerakkan ROV. Maknanya yang menggerakkan ROV adalah thruster tadi iaitu penujah. Ini yang kita gunakan untuk menggerakkan ROV. Daya syaritan ni adalah daya yang menahan ataupun melawan pergerakan ROV. Sama juga macam adik-adik berjalan di dalam air. So kalau adik-adik berjalan secara air mungkin agak perlahan. Kalau adik-adik mengurangkan daya, adik berenang, so itu akan mengurangkan daya syaritan. Okey, sebab adik menggunakan berenang menggunakan terbalikkan dia punya kita punya badan, so dia akan mengurangkan daya syaritan lah. Menyebabkan kita boleh lagi cepat ke depan compare dengan kita berjalan di dalam air. Itu beza dia. Itu beza daya tujahan dan daya syaritan. Ini adalah konfigurasi thruster ataupun konfigurasi penujah, okay, ROV. Untuk makluman adik-adik, yang syarat competition ni adalah 4. Maksimum 4. Maksudnya adik-adik dibenarkan 4 sahaja. Terpulang struktur dia. Okay, biasanya kita galakkan okay, 2 di belakang untuk gerak ke depan, ke belakang dan kiri, kanan. Okay, ke depan, ke belakang. So bila kita dua-dua kita bagi arahan untuk ke depan, mungkin kita akan forwardkan dua-dua forward. Okey, bila kita nak reverse ke belakang, kita akan back reverse lah. Kita akan reversekan dua reverse sama. Kalau kita nak belok ke kiri dan kanan, satu stop ataupun satu reverse, satu forward, dia akan ke kiri ataupun ke kanan. Okey, maknanya satu reverse, satu forward, dia akan berlawanan lah, ikutlah yang mana satu forward, yang mana satu reverse. Kalau ini forward, yang ini reverse, so dia akan kiri pusing ke kanan. Kalau ini forward, ini reverse, dia akan pusing ke kiri. Okey, ini dua. Satu lagi adalah untuk dia tenggelam, submerge, kiri dan kanan. Kalau macam ni dia boleh gunakan satu sahaja macam ni. Maksudnya yang ni ini 3 penujah. Ini adalah basic untuk kita punya ROV lah. Maksudnya kalau 3 pun dah cukup lah. 2 untuk kiri kanan, depan belakang, dan 1 untuk dia tenggelam. Maksudnya untuk dia floating, kita offkan dia punya thruster, so automatically kita punya ROV akan floating because of yang saya cakap tadi. Bila kita design ROV, pastikan kalau kita design ROV, pastikan dia 90% dia submerge lah. Okay, bila kita tolak dia tenggelam, itu lepas habis tu dia akan naik balik, dia akan floating balik. Itu bila kita stop, okay, bila kita bagi thrust, okay, dia akan tenggelam, dan kita stop kita punya thruster ini, dia automatically dia akan float balik. Okay, sebab tu kalau boleh kita punya floating tu 85 to 90% lah. Jangan buat 95 to 99, ni bahaya. So bila berlaku bocor di kita punya ROV ni, berlaku kebocoran sedikit, mungkin menyebabkan dia akan kalau kita letak betul-betul dia almost tenggelam macam ni ni permukaan air betul-betul almost dia sedikit sahaja dia floating. So ini agak bahayalah. Takut bila berlaku kebocoran dekat kita punya ROV, so menyebabkan ROV kita akan terus automatically jadi negatif. Maksudnya akan automatically tenggelam lah. Sebab tu kita perlukan, bila kita design, pastikan dia ada sedikit floating lah. Jangan terlalu tinggi, jangan letak 50 lah. 50 nanti kita punya okay, maknanya 50% dia separuh 50% pun agak susah juga. Bukan apa, isu dia satu, kalau thruster ni kuat, dia boleh tarik. Okay, dia boleh tarik 50% lagi, more than 50% untuk dia submerge. Sebab tu kita, kalau boleh kita letak 90%, 80% ke 90% dia submerge lah, supaya kita thrust yang kita hasilkan tak perlu banyak untuk dia ROV ni tenggelam. Okay, ROV ni tenggelam ke bawah lah. Okay, yang ni 3 configuration minimum lah untuk kita punya ROV. Adik-adik boleh design 3 ROV, 3 penujah ataupun 4. Okay, minimum 4. Okay, so kalau adik-adik tengok dia ada macam ni 45 degrees. Ini terpulang. Okay, ini kalau dia ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau adik-adik buat macam ni, dia punya konfigurasi penujah dia, thruster dia, kelebihan dia adalah turning angle dia. Maksudnya dia berpusing dengan lagi cantik lah. Kalau adik gerak macam ni, dia akan pusing cantik macam ni. Kalau macam ni, dia agak lambat sikit. Dia akan curve dia lambat. Untuk ke kiri, dia akan besar lah dia punya. Kalau ini lagi cepat dia turning kiri kanan. Tapi untuk ke depan ke belakang,
Dia agak ini ke depan ke belakang dia agak slow compare dan kalau kita buat macam ni straight. Okay, kita buat 90%, dia akan lagi laju compare dan ni. Itu terpulang kepada creativity adik-adik lah, sama ada nak buat 90% untuk dia ada angle sikit, maksudnya untuk adik-adik gerak kiri dan kanan lagi cantik lah, lagi cantik compare than this one. Sebab yang ni dia punya turning angle dia, cara dia gerak kiri kanan dia ada besar sikit lah dia punya size. Dia akan gerak compare dan ini. Itu beza dia kalau buat straight dan buat 45 degrees lah. Ini terpulang Tapi minimum 3 lah yang kita perlukan untuk kita punya task, yang mana 2 untuk kiri kanan, depan belakang. Yang mana ni ni yang kalau kita tengok ini, dia boleh depan dan boleh belakang dan kiri dan kanan dua ni. Sebab tu dua thruster mewakili 2 degree of freedom depan belakang 1 degree of freedom, kiri kanan 1 degree of freedom. Sebab tu kita 2. Kalau kita tambah satu lagi, ini boleh pergi atas bawah lah, maksudnya dalam balik pergi ke atas balik so maknanya 3 degree of freedom. Ni atas bawah. Boleh Sebab tu yang saya explain tadi, kalau sebenarnya ROV kita ada 6 degree of freedom. Maksudnya kita ada 6 penujah ataupun lebih, bergantung pada design ROV lah. Kadang sometimes kita perlukan lebih sebab mungkin ROV kita berat. Kita perlukan lebih penujah untuk dia tarik ROV kita ke dalam contohnya. Sebab tu dia perlukan lebih, minima pun 6. Dan terpulanglah kalau kita lagi banyak penujah tu lagi power yang kita perlukan lagi banyak lah. Sebab tu biasanya dia punya konfigurasi degree of freedom bergantung pada kita punya thruster ataupun penujah. Kalau kita design 3, maksudnya robot kita boleh pergi 3 degree of freedom ataupun 3 darjah kebebasan. Kalau 4 macam ni yang saya susun ni, dua di belakang, kiri kanan, dan 2 untuk bawah, untuk dia pusing So ini ada 4 degree of freedom, mana 4 darjah kebebasan. Tapi kita punya ROV untuk yang competition ni maksimum boleh pergi 4 dan minimum 3 sahaja Kalau adik-adik buat 2 agak susah lah untuk dia. Kalau contoh adik-adik buat 2 satu thruster belakang, satu bawah tenggelam, dia agak susah untuk kiri kanan, bergerak kiri kanan. So dia boleh tenggelam dan boleh ke depan ke belakang sahaja. So ni kita panggil 2 degree of freedom So minima 3, maksima 4 lah untuk kita punya competition So kalau tengok sini, kalau kita buat dia angle dia sikit, ada 45 degrees, so dia lagi mudah berpusing lah. Dia punya pusing turning angle dia ataupun cara pusing dia lagi cantik. Okay, so ni saya dah terangkan tadi ini kita ada 3, contoh 3 penujah lah So dia akan gerak kiri, depan, belakang, kiri, kanan Ini akan ke bawah ataupun untuk dia submerge ataupun dia floating balik Sebab tu kita panggil 3 degree of freedom lah. Sama ada structure adik nak guna macam ni, 90 darjah terus straight ataupun 45 darjah terpulang pada adik-adik Okey. Ini adalah sama juga. Ini saya dah terangkan tadi. Ini adik-adik kalau pastikan adik tekaplah menggunakan joystick ataupun remote control lah, macam mana nak gerakkan motor ni. Okey, thruster ni lah. Maksudnya kalau ini thruster ni dikawal oleh satu point. Okey, mungkin kat sini kita punya joystick satu thruster, ini pun satu lagi thruster control. Maksudnya pastikan dua-dua kita gerak yang sama lah. Forward, reverse. Okey, ataupun kalau kita nak kiri kanan, mana satu forward, satu reverse. Okey, barulah dia. And then satu lagi untuk dia submerge. Okey. Ini kita adik-adik kena tahulah macam mana nak mengawal robot menggunakan joystick lah. Okey. Menggunakan remote control lah, remote control. Okay, so yang ni yang ni adalah kita gunakan switch switch macam mana motor ni bergerak ke depan, bergerak ke belakang lah. Nanti saya akan tunjukkan sampel switch yang boleh digunakan untuk melakukan pergerakan forward, reverse ataupun dalam switch yang sama dia boleh forward dan dia boleh reverse. Ini konsep dia lah, kita pakai H bridge. Yang mana kalau kita tengok yang ni,
Ini berhentilah, maknanya dua dosis dia kita open dia berhenti. Tapi bila kita switch dia ke depan, maknanya switch yang ni dia akan silang yang ni, so dia akan ke depan. Okey, motor kita akan bergerak forward. Okey, bila kita togglekan dia sini, nanti saya akan sharekan dia punya switch yang kita gunakan. Dia akan reverse. Okey, maknanya motor kita akan reverse lah. Alright. Ini cara kita gunakan switch lah konsep. Macam mana motor ni nak ke depan ataupun kita punya ROV tu lah, ROV nak ke depan ataupun nak ke belakang menggunakan bagi motor ni lah, motor thruster Okey, ini adalah lepas ni saya akan tunjukkan adik-adik macam mana tutorial membuat micro ROV ataupun simple ROV yang menggunakan Swiss yang ni Okey, daripada mereka bentuk, membina bingkai, okey, membina letak bagi penujah dan alat kawalan ROV, memasang nita dan alat kawalan dan penujah pada bingkai ROV dan uh, okay, dan menguji ROV yang adik-adik telah bangunkan. Okay, alright, okay, terima kasih. Okay, okay, sebelum tu saya tunjukkan contoh sampel-sampel. Okay, yang ini adalah kalau tengok ni dah ada dalam internet lah. Kita panggil CPERCH, okay, development, iaitu kita gunakan 3 thruster. Okey, ini komponen ni saya dah listkan saya dah listkan. Ini memang dah underwater thruster, maksudnya adik-adik ataupun cikgu tak perlu dah nak buat waterproofing memang dah waterproof. Okey. So dah boleh tengok dan harga pun dah dia ada, maksudnya satu mungkin RM29, kalau dua dia jimat sikit lah 54. Okey, kita perlukan tiga. Okey, kita perlukan tiga. Kita boleh gunakan kabel LAN kabel ataupun kita boleh menggunakan kabel yang ada kalau kita ada tiga, maksudnya kita perlukan 6 core lah. Dalam satu wire ni ada 6 core, okey, 6 wire lah untuk mengawal setiap motor ni ataupun setiap thruster ni. Okey, yang ni kita switch yang kita gunakan lah, 6 pin toggle switch, okey, untuk forward reverse, okey, on off, maksudnya kalau on ke depan dia kita mungkin forward ataupun off balik tengah, dan back, okey, kita akan reverse. Okey, ataupun yang ni latching ada satu lagi yang non latching, maksudnya kita tekan, kita lepas, dia akan stop. So dia akan jadi off balik. Itu pun boleh juga digunakan. Okey, lagi terpulang pulang pada adik-adik, kreativiti adik-adik nak gunakan yang mana, switch yang mana. Okey. Ini adalah nak bina dia punya body lah, kita gunakan PVC. Terpulanglah saiz PVC itu terpulang pada adik-adik nak gunakan yang kecil ke yang besar ke, dan pastikan adik-adik belilah dia punya gam lah supaya kukuh adik punya rangka struktur adik-adik tu kukuh, okay, menggunakan PVC cement alright. Okey, ini adalah contoh-contoh lah yang nanti saya akan tunjukkan, demokan contoh ROV yang kita boleh bangunkan